Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas dan seterusnya. Mahkamah tolak rayuan Rosmah cabar kes rasuah solar. Berita penuh. Mahkamah Rayuan menolak permohonan Rosmah Mansur untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan cabaran undang-undang untuk membatalkan kes rasuah terhadapnya yang dikaitkan dengan projek tenaga hybrid solar bernilai RM1.25 bilion ringgit. Panel 3 hakim yang bersidang dipengerusikan oleh Hakim Hanifah Farikula sebulat suara menolak permohonan supaya isteri kepada bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan Najib Razak meneruskan semakan kehakimannya yang mencabar kesahihan pelantikan Ketua Pendakwa Raya kes solar Mendiang Gopal Sri Ram. Prosiding hari ini ditetapkan buat panel hakim yang turut diketuai oleh Hakim C. Muhammad Ruzaima Ghazali dan C. Mei Chun untuk menyampaikan keputusannya berhubung rayuan Rosmah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Sivil Kuala Lumpur pada 30 Ogos tahun lepas. Pada 1 September tahun lepas, Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Jenayah Kuala Lumpur mensabitkan Rosmah bersalah dalam kes rasuah dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta ringgit. Bagaimanapun, dia memperoleh penangguhan pelaksanaan terhadap hukuman itu dan rayuan jenayahnya yang berasingan terhadap keputusan bersalah berkenaan ditetapkan untuk dibicarakan di hadapan Mahkamah Rayuan pada 11 Julai. Perbicaraan pada mulanya ditetapkan untuk pendengaran pada bulan Jun sebelum tarikh itu dikosongkan. Mahkamah Rayuan juga memerintahkan Rosmah membayar kos RM10,000 kepada Jabatan Peguam Negara AGC dan kerajaan kedua-dua responden dalam rayuan itu. Semasa prosiding dalam talian pagi ini, C membacakan keputusan bagi pihak panel hakim memutuskan semakan kehakiman Rosmah difailkan di luar masa di Mahkamah Tinggi. Tiada merit dalam rayuan ini, kata C. Berdasarkan undang-undang, semakan kehakiman mesti difailkan dalam tempoh 3 bulan selepas pemohon mengetahui tentang keputusan pihak berkuasa yang dipertikaikan yang cuba dicabarnya di mahkamah. Pasukan peguam Rosmah antara lain terdiri daripada Peguam Akberdin Abdul Kadir dan Jagjit Singh. Peguam kanan Persekutuan Syamsul Bol Hasan dan Liu Hong Bin hadir untuk AGC dan kerajaan. Rosmah tidak hadir semasa prosiding Mahkamah Sivil hari ini. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Rakaman audio 1MDB macam suara Najib, kata Irwan. Berita penuh. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa salah satu suara dalam 4 rakaman audio yang dikaitkan dengan urusan 1MDB kedengaran seperti Najib Razak. Bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Sarigar Abdullah berkata demikian ketika memberi keterangan dalam perbicaraan terhadap Najib berhubung penyelewengan RM2.28 bilion dana 1MDB. Saksi pendakwaan ke-42 itu memberi keterangan berhubung salah satu suara dalam ke-4 rakaman audio berkenaan yang dimainkan ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib. Suaranya macam Najib, jawab Irwan apabila ditanya oleh Akram. Dua daripada rakaman audio itu didakwa merupakan perbualan antara Najib dan seorang pemimpin Timur Tengah. Irwan juga mengenal pasti salah seorang daripada pemilik suara itu ialah Amhari Effendi Nazaruddin, bekas pegawai khas Najib. Amhari juga merupakan saksi pendakwaan. Terdahulu, Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Quera membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk menerima 4 rakaman audio itu sebagai bukti. 4 rakaman audio itu adalah sebahagian daripada beberapa rakaman yang didedahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya pada Januari 2020. Ia dikatakan melibatkan Najib dan individu lain yang dikaitkan dengan 1MDB. Pihak pendakwaan bergantung kepada 4 rakaman audio itu untuk mencabar dakwaan Najib bahawa dia menerima derma daripada Arab.
Sementara itu, semasa pemeriksaan balas oleh Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah hari ini, Irwan berkata dia tidak pasti sama ada suara dalam rakaman audio itu benar-benar milik Najib kerana dia tiada ketika peristiwa itu berlaku. Syafiee, selepas mendengar rakaman itu, adakah anda boleh mengatakan ini deepfakes? Irwan, saya tidak boleh katakan kerana saya bukan pakar. Deepfakes ialah media sintetik yang dimanipulasi secara digital untuk menyerupai seseorang. Perbicaraan berkaitan 1MDB akan disambung semula pada 7 Julai. Najib yang pernah menjadi Menteri Kewangan dan pengurusi lembaga penasihat 1MDB berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.28 bilion daripada dana kekayaan negara Malaysia. Berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah laku dalam 1MDB didalangi ahli perniagaan Loh Teck Jo yang juga dikenali sebagai Jolo dan beberapa individu lain dengan restu Najib. Bagaimanapun, pasukan pembelaan mendakwa Najib tidak tahu jenayah yang dilakukan dalam 1MDB dan penyelewengan itu hanya didalangi oleh Loh serta ahli pengurusan 1MDB yang lain. Pengurusi penasihat BN itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos tahun lalu menolak rayuannya terhadap sabitan bersalah dalam kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International. SRC pada mulanya merupakan anak syarikat 1MDB sebelum menjadi milik penuh MOF Inc. Najib juga pernah menjadi penasihat emeritus kepada SRC.